Hari ini ada lagi beberapa topik kita akan kongsikan bersama dengan anda, iaitu menghayati rukun negara cabaran generasi muda. Jadi kita akan bersama dengan dua tetamu kita di studio yang kita bawakan untuk mengupas dan juga berbincang sikit bagaimana sebenarnya anak muda menghayati rukun negara ini. Selamat datang diucapkan kepada Nik Irwan, Datuk Nik Izani selaku Presiden Persatuan Orang Muda Kota Baru Pemuda, dan juga seorang lagi tetamu di sana kami bawakan, iaitu Muhammad Naim Al-Amin, Datuk Saharudin selaku Exco Kebangsaan MAYC, iaitu Malaysia Association of Youth Clubs, dan juga selaku Net Presiden 1 eSport Malaysia. Apa khabar kedua-duanya, sihatnya? Baik. Okey, Youth Power kita bawa hari ini di Studio Selamat Pagi Malaysia untuk kita bincangkan topiknya berkenaan rukun negara. Jadi kita mulakan dengan Irwan terlebih dahulu. Pada pandangan Irwan sendiri selaku Presiden Persatuan Orang Muda Kota Baru, bagaimana sebenarnya setakat ini tahap penghayatan anak-anak muda berkenaan rukun negara? Saya rasakan semangat kebersamaan itu merupakan tunjang rukun negara itu sendiri. Kita negara yang berbilang kaum dan negara kita mempunyai banyak peluang-peluang untuk orang belia menerjui segala bidang. Jadi saya rasakan rukun negara ini adalah sangat penting untuk belia. Dan pada pandangan Naim juga, bila kita cerita berkenaan rukun negara ini, dia ada 5 sahaja. Ayatnya pendek sahaja. Memang ringkas tapi maksudnya padat dan juga tersirat. Jadi untuk kita sebenarnya benar-benar mengaplikasikan kelima-lima perkara yang ada di bawah rukun negara ini, terutamanya golongan belia, apakah cara yang terbaik untuk golongan belia memastikan agar kesemua input yang cuba disampaikan melalui rukun negara ini benar-benar difahami dan juga diguna pakai dalam kehidupan seharian mereka? Okey, yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput sama dengan sahabat saya. Kalau ikut di persepsi belia itu sendiri, belia perlulah menjiwai semangat patriotisme ini, patriotik yang harus diwarisi. Kalau kita tengok rukun negara ini isytiharkan pada tahun 1970, di mana berlakunya rusuhan kaum di antara Cina, India dan Melayu pada ketika itu pada tahun 69. Dan disebabkan peristiwa itu berlakulah rukun negara ini diisytiharkan. Dan kalau ikut sejarah, rukun negara ini terbahagi kepada 2. Satu, dia ada bahagian pertama dan bahagian kedua. Bahagian kedua yang selalu kita ungkapkan di peringkat sekolah, maka kami dan sebagainya ada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Tetapi bahagian pertama itu antara topik ia adalah cerita tentang bagaimana seorang kita rakyat Malaysia seharusnya memikirkan soal demokrasi yang berlaku di Malaysia, dan juga di antara pemahaman tentang kebudayaan yang kita lahir daripada sejak merdeka lagi. Dan bila kita nak bercerita berkenaan penghayatan rukun negara ini, sebenarnya ialah anak-anak muda ni mungkin dia tidak rasa payah dulu. Maksudnya kalau kita kaitkan rukun negara ini, mungkin dia akan bergerak seiring dengan perkataan patriotisme. Maksudnya bila luntur semangat patriotisme dalam individu seseorang belia tersebut, mungkin mereka sukar untuk menghayati rukun negara tersebut. Jadi pada pandangan Irwan sendiri, bagaimana sebenarnya untuk kita meningkatkan kesedaran mereka, sebab budak-budak muda biasalah, dia darah muda panas kan, dia tak rasa susah, jadi dia susah sikit nak memahami kenapa sesuatu perkara itu mereka perlu pelajari dan menghayati. Bagi pendapat saya, semangat ini, pemahaman ini perlu diterapkan dalam pendidikan dari sekolah rendah lagi. Itu pertama. Kedua adalah melalui media sosial. Jadi kita media sosial perlu, media sosial dan media massa secara umum, media elektronik perlu mengeluarkan lebih refreshing content untuk golongan belia tentang rukun negara itu sendiri. Dan mungkin pada pandangan Naim sendiri, selaku Exco Kebangsaan MAYC, Malaysia Association of Youth Club, berapa lama dah dengan kelab ni sebenarnya? Dah hampir 6 tahun. 6 tahun lama. Jadi selama 6 tahun ni mungkin ada banyak perbezaan
dan juga generasi-generasi yang Naim sendiri perlu hadapi, perlu pimpin. Jadi kongsikan sikit daripada pandangan Naim sendiri dan juga pengalaman peribadi berada dalam kelab ini. Bagaimana sebenarnya orang kata struktur dan juga cara pemikiran golongan belia sekarang? Okey, dia kalau ikut daripada saya terlibat dalam belia, kita masa tu kita ada zaman baby boomers, macam saya generasi Y, yang adik-adik saya ni generasi Z, ada alpha dan beta. Dan kalau kita lihat daripada segi konteks saya sebagai generasi Y ataupun generasi Z, kita ni ada jiwa yang memberontak. Jiwa yang orang kata kalau kita nak, kita nak. Itu kita punya style. Dan apabila kita memimpin pemimpinan belia ini, kita seharusnya memikirkan soal mereka itu. Kita kena adapt apa yang mereka punya sifat semula jadi. Itu kalau hari ini punya belia, mereka ni ada sifat yang memberontak. Jadi kita dah faham. Cuma macam mana kita nak attack diorang ni supaya mereka ini tidak menggunakan pahaman yang negatif, seharusnya menggunakan benda itu sebagai positif, iaitu memberikan impak yang begitu besar dalam kalangan belia itu sendiri. Pada pandangan Irwan juga, unsur-unsur luar. Orang tak cerita anasir jahat lah. Dia bukan anasir jahat sebenarnya, tapi unsur-unsur luar ni kalau kita sentiasa terapkan dalam diri anak-anak muda, sebab kependedahan sebenarnya media sosial, televisyen dan sebagainya, itu yang menyebabkan kelunturan jati diri, semangat patriotisme dalam anak-anak muda ni. Jadi mereka rasa rukun negara adalah perkara picisan buat mereka. Tapi sebenarnya itu adalah tunggak yang perlu mereka pegang dalam hidup mereka. Jadi tapi dalam masa sama kita tak boleh tolak juga media-media sosial dan juga hiburan yang dibawa daripada negara luar ni perlu sebenarnya untuk perkembangan minda, otak dan juga percampuran budaya dan sebagainya. Jadi macam mana pada pandangan Irwan sendiri untuk kita seimbangkan kedua-duanya untuk golongan muda benar-benar dapat manfaat daripada kedua-dua perkara ini? Golongan muda perlu careful dalam media sosial dan konten yang mereka terima, dan mereka perlu menilai dan membezakan dengan culture yang kita ada. Dan program-program kerajaan, program-program sosial, saya galakkan orang muda untuk bersama dengan rakyat dan belia lain untuk lebih memahami semangat patriotisme itu sendiri, semangat kebersamaan, dan saya mengajak juga golongan belia untuk bersama menyambut Hari Kemerdekaan ini dan Hari Malaysia dan menghayati dengan sepenuh hati. Naim, bagaimana sebenarnya apabila individu itu melibatkan diri mereka dalam apa-apa program ataupun aktiviti disediakan oleh kelab-kelab belia di Malaysia? Ada banyak jenis sebenarnya. Kalau famous pun, mungkin kalau dulu masa sekolah, kelab di persatuan lah contohnya. Ini uniform, pasukan dan sebagainya. Itu kira kelab untuk anak-anak muda lah. Dan masa sama dia menerapkan banyak nilai-nilai kenegaraan sebenarnya. Jadi untuk Naim sendiri juga selaku naib presiden satu e-sports Malaysia, bagaimana sebenarnya sukan e-sports sekarang ini sudah berubah? Kalau dulu tak ada e-sports, sekarang ada e-sports. Juga boleh membantu sebenarnya untuk kita menerapkan nilai-nilai rukun negara ini dalam diri atlet-atlet e-sports ini. Dalam e-sport, kalau kita tengok semua golongan, daripada dewasa sehingga ke di bangku sekolah, memang mereka ni amat meminati e-sport terutamanya. Terutama dalam tempoh PKP sebenarnya mereka duduk di rumah, mereka tak tahu buat apa. So e-sport salah satu platform mereka untuk mereka berkomunikasi, bersosial bersama-sama dengan rakan-rakan mereka. Dan e-sport juga kita tidak ada kategori Melayu ke Cina ke India. Maknanya satu tim tidak ada masalah. Dan itulah yang menyebabkan keeratan di antara tim-tim. Dan mereka kadang-kadang mereka ni berkenalan di dalam media sosial, di dalam platform itu sendiri. Dan daripada situ mereka berkenalan. Dan itulah prinsip yang kita cuba bawa supaya bukan sahaja kaum-kaum itu sendiri, tetapi mereka ada pelbagai kaum yang terlibat dalam satu pasukan yang terutamanya dalam untuk menjuarai kejohanan dan sebagainya. E-sport ni sebenarnya kita perlu ambilkan peluang yang ada, sebab di sinilah sebenarnya terkumpul belia-belia. Terlalu ramai. Even kalau yang umur 40 ke atas ke 30 ke atas sekarang ini, mereka dulu pernah berada di zaman belia dan sebagainya. Dan mereka mungkin bermain game. Jadi mereka mungkin boleh bergabung juga dengan belia sekarang ini untuk mengeratkan lagi silaturahim dan sama-sama meningkatkan rasa patriotisme. Ialah bila kita bertanding kat luar, kita bawa nama Malaysia. Itu sebenarnya
pada pandangan FC mungkin boleh kupas sikit lebih lanjut bagaimana sebenarnya e-sport ini boleh menyatukan dan juga menaikkan semangat patriotisme itu, dan lantas kita boleh menghayati dengan lebih mendalam rukun negara yang cuba kita terapkan dalam diri golongan. Kalau kita tengok daripada segi atlet e-sport ni kebanyakan mereka ni mempunyai high income yang terlalu besar dalam dia orang punya tournament. Tetapi apabila kita SEA Games di Manila baru-baru ini, kita cuba mengangkat mereka ini ke arah yang lebih tinggi. Semangat cintakan tanah air, semangat cintakan Malaysia itu, akhirnya mereka bersama dengan kita. Walaupun mereka ada high income, tetapi mereka sanggup untuk menjadi wakil Malaysia, dan alhamdulillah kita mendapat satu emas dan satu gangsa untuk SEA Games Manila. Dan akan datang ni kita akan ada di Sukma Johor 2020, pertama kali e-sport diadakan, dan ini akan memberi satu mesej yang jelas bahawa mereka ini mewakili, bukan sahaja mewakili negeri diri sendiri, tetapi juga mewakili negeri dan juga peringkat kebangsaan. Dan seharusnya mereka juga menjulang bendera kibar bendera Malaysia. Okey, ada satu lagi masalah dengan golongan belia ni, dia cepat bosan ataupun dia seasonal, dia bermusim. Contohnya sekarang ini di bulan Ogos, bulan kemerdekaan dan juga bulan kebangsaan, ada banyak sambutan. Jadi di situ mereka nyanyikan lagu-lagu negaraku dan sebagainya, mengibar bendera jalur gemilang. Tapi habis saja bulan Ogos, okeylah sambung sikit lepas September ada Hari Malaysia, tapi lepas Oktober, November dan bulan-bulan seterusnya kurang sikit sambutan dan juga mereka kurang penghayatan. Jadi pada pandangan Irwan sendiri, bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan agar golongan belia ini menerapkan setiap bait-bait yang mereka ungkapkan dalam rukun negara itu terus diguna pakai sampai bila-bila? Seperti saya cakap tadi, adalah pemahaman itu sendiri dan media massa dan sebagainya, dan sudah tentu pada zaman sekarang banyak cabaran konten yang ada, yang macam-macam konten yang pelbagai yang ada. Seperti saya cakap tadi, golongan belia sendiri perlu menghayati dan memahami rukun negara itu dan kepentingan rukun negara itu untuk perpaduan kita, untuk masa depan kita sebagai satu negara yang berbilang kaum. Macam Irwan sendiri selaku Presiden Persatuan Orang Muda Kota Baru Pemuda, Kelab Pemuda, apa antara aktiviti dijalankan oleh kelab yang disertai oleh Irwan ini untuk memastikan agar anak-anak muda boleh menghayati rukun negara dengan lebih mendalam? Saya sebagai satu persatuan yang ramai belia, kita lebih kepada memberi kesedaran kepada orang belia tentang peluang-peluang yang ada di negara kita, pemahaman dari segi ekonomi dan apa yang golongan belia boleh bantu dan kontribut kepada industri-industri yang ada di Malaysia. Dan saya sebagai Presiden, saya sentiasa memberi nasihat dan bersama mereka pada hujung minggu untuk brainstorming dan sebagainya, program-program yang boleh memanfaatkan mereka sendiri. Okey, baik. Yang terakhir sekali mungkin Naim boleh kongsikan kalau ada laman sesawang, Instagram ataupun Facebook yang golongan belia boleh ikuti untuk dapatkan maklumat lanjut dan ialah bersama-sama dengan Naim sendiri untuk dalam aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan nanti. Kita pada bulan 8 ini kalau di eSport Malaysia kita akan ada Merdeka E-Challenge. Mana kita buat sambutan sempena kemerdekaan dan kita akan go for online. Dan kita dalam tempoh itu kita akan ada iklan-iklan yang berpandukan kepada cintanya tanah air dan sebagainya. Dan boleh follow kita punya Facebook MESF, Malaysian eSport Federations. Dan juga kalau di negeri-negeri kita ada persatuan-persatuan negeri. Jadi kita ada e-sport macam saya di Perak, kita ada persatuan e-sport di Perak. So kita boleh tengok program-program yang berkaitan dengan belia dan juga sebenarnya gamers lah yang kita panggil. Dan kalau ikut di MAYC, kita juga ada program-program yang berbentuk kemerdekaan. Contohnya kita ada konvoi dan sebagainya. Boleh juga melihat daripada Majlis Belia Malaysia sendiri. Okey, baik. Terima kasih kepada Muhammad Naim Al-Amin Datuk Saharudin selaku Exco Kebangsaan MAYC dan juga Nik Irwan Datuk Nik Izzani selaku Presiden Persatuan Orang Muda Kota Baru Pemuda berkongsi hari ini berkenaan dengan topik menghayati rukun negara bagi golongan belia.